Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam untuk tingkatan 5. Okey, kita akan masuk tajuk larangan melakukan dosa besar unit 4. Kamu boleh tengok buku teks kamu buka surat 43. Okey, ini adalah hadis. Hadis berkaitan dengan hadis. Okey, perhatikan, cuba kamu tengok gambar dalam buku teks kamu ni. Ada 5 jenis gambar, 5 keping gambar ni kan. Gambar pertama ni menunjukkan keadaan ketika berperang. Kedua tu jadi sihir. Maksudnya bomoh tu dia tengah buat sihir. Yang ketiga yang ni pembunuhan. Lepas berlaku satu pembunuhan, kemalangan ke apa, kan polis dia akan mencari bukti kan. Jadi ini macam ada bukti lah bila berlaku pembunuhan. Keempat ni gambar seorang gadis yang tengah dalam keadaan yang terlampau sedih. Sebab apa dia sedih nanti kita akan tengok lah. Dan seterusnya ini adalah iklan pinjaman wang. Pinjaman wang tanpa lesen lah. Yang tanpa lesen, pinjaman wang, pinjaman syariah dan sebagainya lah. Okey. 5 gambar ni menerangkan pasal dosa besar. Dosa besar ni adalah dosa yang bila kamu tak taubat, kamu akan diumpan dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni adalah neraka yang paling panas sekali, yang paling panas, yang paling menakutkan. Api neraka Jahannam ni warnanya warna hitam. Sebabnya dia telah terlampau lama, api tu terlampau lama dibakar. Okey. Tengok di atas sini, mengapakah Islam melarang umatnya melakukan perbuatan seperti di atas? Ada sebab kenapa Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan dosa-dosa besar ni. Ada sebab kenapa. Okey, jadi kita akan tengoklah nanti satu persatu. Sebelum tu, cikgu nak bagi tahu cikgu akan buat slide. Cikgu dah buat slide. Cikgu akan terangkan berdasarkan slide. Dan apa yang cikgu nak kamu buat adalah selepas saja kamu tonton video ini, cikgu nak kamu salin nota. Salin nota seperti mana dalam buku teks, seperti mana dalam slide cikgu. Slide cikgu ni sama je macam buku teks. Cuma cikgu permudahkan. Jadi kamu boleh pilih kamu nak ikut dalam buku teks ataupun kamu nak buat seperti dalam cikgu punya slide. Okey. Sekarang kita akan masuk tengok slide. Okey, unit 4 larangan melakukan dosa besar. Okey, kalau kamu tengok gambar tepi ni, ini adalah neraka, gambar neraka Jahannam. Ini adalah titian sirat. Titian ni sangat lebarnya hanya selai rambut dibelah 7. Jadi kamu bayangkan lebar dia sangat nipis lah. Kemudian dia lebih tajam pada mata pedang. Kamu tengok sini. Okey, larangan melakukan dosa besar. Okey. Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat menyatakan maksud hadis berkaitan perkara yang membinasakan, menyatakan 7 perkara yang tergolong dalam perkara yang membinasakan dan menjelaskan pengajaran dari hadis berkaitan perkara yang membinasakan. Okey. Di akhir pengajaran ni, cikgu nak kamu boleh capai 3 ni. Maksudnya di akhir ni, last kali kamu boleh menjelaskan pengajaran dari hadis yang berkaitan perkara yang membinasakan. Okey. Seterusnya kita tengok slide seterusnya. Ini adalah hadis daripada yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Okey. Hadisnya berbunyi macam ni lah, kamu dengar ya. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات
قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات رواه البخاري. Yang maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Baginda bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri daripada peperangan dan menuduh wanita yang beriman melakukan zina. Okey, ini adalah hadis yang sahih pada Al-Bukhari dan Muslim. Okey, hadis ini menerangkan tentang dosa besar, dosa-dosa besar. Okey, seterusnya kita akan tengok. Seterusnya itu berkaitan dengan intisari hadis ni. Okay. Berdasarkan hadis yang tadi, yang cikgu dah tunjuk tadi itu, dia ada 2 perkara yang ditekankan. Pertama sekali, kata sini Rasulullah SAW meminta umatnya supaya menjauhkan diri pada melakukan perkara yang boleh membinasakan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Perkara-perkara yang membinasakan diri ini termasuk dalam kategori dosa besar. Okay. Dalam hadis itu diterangkan 7 dosa-dosa besar. Okay. Dosa-dosa besar ni dapat membinasakan kehidupan manusia lah di muka bumi ini. Sama ada kita akan dapat, bila kita buat dosa besar ni, kita bukan saja akan dihukum di akhirat nanti. Kita akan dapat cash dekat bumi ni, dekat dunia ni. Sebabnya dosa ni kata memudaratkan. Jadi kita tengok apa yang dosa-dosa besar yang dinyatakan dalam hadis tersebut. Okey. 7 perkara yang membinasakan diri, maksudnya 7 perkara, 7 dosa besar yang disebut dalam hadis tadilah. Yang pertamanya adalah syirik kepada Allah. Okey, syirik ni maksudnya kamu menyamakan Allah dengan suatu benda yang lain atau makhluk yang lain. Contohnya menyembah selain pada Allah lah. Seperti seperti kamu menyembah patung, ataupun kamu menyembah pokok, ataupun menyembah apa-apa je lah, atau memuja sesuatu lebih pada Allah, macam tu. Okay, sihir ni apa-apa perbuatan yang melibatkan makhluk halus dan juga jin. Okey, nombor 3, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT. Okay, tadi cikgu akan terangkan pasal membunuh jiwa yang diharamkan ni, apa yang dimaksudkan membunuh jiwa yang diharamkan ini. Okey, keempat, memakan riba. Riba ini bermaksud pertambahan nilai atas sesuatu pinjaman, maksudnya kadar faedah. Kadar faedah yang dikenakan atas satu pinjaman. Contoh, kamu pinjam ke orang, kata RM10. Lepas tu orang tu kata, okey, nanti kalau kena nak bayar balik, kena bayar lebih. Kena bayar RM15 macam tu. Jadi tak bolehlah itu dikira sebagai riba. Okey, memakan harta anak yatim. Yang ni mengambil hak anak yatim lah. Anak yang telah kematian ibu bapa, kemudian kita menjadi penjaga, lepas kita ambil hak mereka, itu tak boleh lah. Kemudian melarikan diri dari medan perang. Okey, melarikan diri pada medan perang, nanti cikgu akan terangkan. Kemudian menuduh wanita yang beriman melakukan zina. Okey, terusnya kita tengok satu persatu lah. Apa itu 7 dosa besar yang cikgu terangkan tadi. Okay, yang pertama cikgu kata tadi, syirik kepada Allah SWT. Okay. Apa yang dikatakan syirik? Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah SWT dengan Allah SWT dengan suatu makhluk dari segi zat, sifat dan perbuatannya. Maksudnya kita menyamakan Allah dengan makhluk yang diciptakan ataupun dengan benda. Contohnya macam tadi cikgu kata, kita sembah anak patung. Kita sembah patung. Maksudnya kita kata patung itu dapat memberi
rezeki dan sebagainya. Maksudnya salah lah. Atau kita menyamakan Allah tu dengan benda lain. Contohnya kita kata Allah tu bentuknya seperti manusia. Pun salah, tak boleh. Sebabnya Allah ini tak bentuk dia kita sendiri tak tahu macam mana kan. Tapi kita tahu Allah tu ada sebab kita boleh rasa kekuasaan dia, kita boleh rasa nikmat yang dia bagi. Okey. Contoh yang lain kata memakai tangkal azimat. Sebab kita percaya benda lain tu boleh memberi pertolongan ataupun memberi kebaikan pada kita. Contoh kita macam pakai azimat. Azimat tu maksudnya tangkal lah. Tangkal. Contoh kita percaya bahawa bila kita pakai tangkal tu boleh mengelak kita pada berlaku bencana lah kan dekat kita kan, tolak bala. Jadi tak boleh lah tangkal tu sebagai, kita percaya tangkal tu ada satu kuasa boleh tolak bala. Tak boleh, sedangkan yang memberi segala menentukan apa yang berlaku ni hanyalah Allah. Kalau kita nak minta supaya kita dijauhkan pada kesusahan ke apa-apa perkara yang tidak kita inginkan ke, kita minta pada Allah sahaja. Kita tak boleh minta pada benda lain. Tak boleh, dengan manusia pun kita tak boleh minta. Bila kita minta dengan bukan Allah, maksudnya kita ni kemungkinan kita boleh jadi syirik. Okey, seterusnya nombor 2, sihir. Sihir ialah perbuatan halus tersembunyi yang menggunakan pertolongan jin atau syaitan untuk menghancurkan kehidupan manusia dengan tujuan tertentu. Selalunya sihir ini dipakai untuk huru-harakan kehidupan manusia. Contoh sihir, bukau, santau, pelaris. Yang ni tak boleh lah, kita tak boleh guna perantaraan. Maksudnya tak boleh guna benda selain dengan pertolongan Allah lah. Tak boleh guna jin, tak boleh guna syaitan. Kalau macam ada kedai yang guna pelaris untuk melariskan jualan dan sebagainya, salah lah. Sepatutnya kita kena minta dengan Allah. Rezeki tu Allah yang bagi, bukannya jin dan syaitan ni lah. Okey. Begitu juga dengan pukau dan santau. Perbuatan sihir ni yang berlaku tu berdosa besar, dan juga orang yang niat nak menyihirkan tu pun berdosa besar. Okey, seterusnya nombor 3, perbuatan menghilangkan nyawa manusia dengan sengaja bukan kerana suatu hukuman tertentu seperti kisas. Contohnya langgar lari yang menyebabkan kematian. Maksudnya di sini perbuatan yang mana menyebabkan seseorang itu hilang nyawa dia. Kecuali sebab hukuman kisas. Kisas tu maksudnya hukuman yang memang dah kena kat dia. Maksudnya dia buat satu kesalahan, dia kena hukuman gantung. Contohnya yang tu tak ada masalah lah kan. Sebabnya dia dihukum sebab dia melakukan kesalahan. Tetapi ini adalah perbuatan dengan kita sengaja menghilangkan nyawa seorang tu. Contohnya kita pergi bunuh dia, ataupun kita pergi langgar dia sampai dia meninggal. Lepas tu kita tinggal dia macam tu. Kita maksudnya langgar lari kan. Ataupun kita bunuh diri. Bunuh diri pun tak boleh juga. Bunuh diri pun tergolong pada menghilangkan nyawa manusia dengan sengaja. Maksudnya kita tengah tension, kita ada niat nak bunuh diri. Kita bunuh diri. Tak boleh. Lepas tu apa lagi? Bunuh diri ni macam-macam cara lah. Kita telah ubat, kita terjun dan sebagainya. Apa saja yang menghilangkan nyawa dengan sengaja, bukan kerana ada hukuman tertentu ke apakah, adalah berdosa besar. Okay, contoh bagi sini, langgar lari yang menyebabkan kematian. Walaupun kita terlanggar kawan tersebut, tapi sebabnya kita terlanggar, so kita lari pula kan. Kita nak mengelak pada kita kena hukuman. Tak boleh lah. Kita berdosa besar. Kalau dah kita langgar orang, kita kena bertanggungjawab lah. Okey, seterusnya kita tengok.
Okey, nombor 4, memakan riba. Riba di sini artinya pertambahan nilai atas suatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman. Contohnya, sesuatu pinjaman yang tidak mengikut syariat Islam. Okey. Riba ini adalah pemberian faedah atau bunga. Bunga yang terlampau tinggi sangat. Contohnya, contoh cikgu bagi senang. Kamu pinjam duit pada seorang 10,000, tapi kamu kena bayar lebih pada yang kamu pinjam. Maksudnya kamu kena bayar 15,000. 5,000 tu adalah bunga yang dikenakan. Jadi salahlah, dikira sebagai berdosa besar. Orang yang orang yang menawarkan riba pun berdosa, orang yang menerima pun dosa juga. Okey. Kemudian memakan harta anak yatim. Anak yatim ni adalah anak yang kehilangan ibu dan bapanya. Tak ada, dia hilang tempat bergantung. Jadi bila hilang tempat bergantung, anak ni dia ada hak atas harta tinggalan ibu bapanya. Tapi sebab dia tak cukup umur lagi, jadi kemungkinan harta tersebut bukan diberi terus pada penjaga, tapi untuk kegunaan anak ni lah. Untuk penjaga ni guna untuk anak ni kan. Tapi bila disalahguna, maka berdosa besarlah kita. Okey. Menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan. Contoh, menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan diri. Bukan untuk kepentingan anak yatim tu. Kalau kita guna harta mereka untuk kepentingan mereka sendiri, tu tak ada masalah lah. Tu memang diperlukan pun. Tapi kalau kita guna ambil duit mereka anak yatim ni, tapi guna untuk diri kita sendiri, masalah lah, berdosa besar. Selagi mana kita tidak bertaubat dan tidak minta maaf, tidak minta halal, selagi itu kita berdosa besar. Okey, yang keenam, melarikan diri dari medan peperangan. Berpaling tada semasa berhadapan dengan musuh Islam di medan peperangan. Contoh, melarikan diri ketika pasukan perang sedang bertempur. Okey. Sekiranya berlaku peperangan dan kita diminta untuk mempertahankan diri kita, keluarga kita, agama kita, negara kita, maka menjadi wajib bagi kita untuk turut serta untuk perang. Kalau kita lari ataupun kita sembunyi, kita dikira sebagai dosa besar. Sebabnya tambah kalau kata kita tengah berperang dengan orang kafir untuk menegakkan Islam, lepas tu kita lari diri, tak boleh lah. Itu dikira sebagai dosa besar. Seterusnya, last sekali, menuduh wanita yang beriman melakukan zina. Zina ni adalah melakukan perbuatan hubungan suami isteri di luar pernikahan. Maksudnya yang sepatutnya suami isteri lakukan masa ada ikatan perkahwinan, dilakukan sebelum nikah. Selalunya sekarang ni banyaklah kes zina kan. Sebab berlaku bila mana berlaku pergaulan tanpa batasan, banyaklah berlaku zina ni. Okey. Tapi kita tak boleh sembarangan menuduh orang. Kena ada bukti, kena ada saksi. Okey, menuduh wanita Islam yang baik melakukan zina tanpa saksi. Tuduhan palsu dengan berkata kamu telah melakukan zina. Okey. Apabila kita menuduh seseorang wanita tu melakukan zina, kita kena ada 4 orang saksi. 4 orang saksi ni mestilah orang yang adil, tidak menyebelahi mana-mana pihak. Kalau kata saksi tersebut berat sebelah pun tak boleh juga. Jadi kena berhati-hati sebelum menuduh seorang wanita Islam yang baik melakukan zina. Kita nak tuduh, kita kena siasat dahulu, betul ataupun tidak. Seterusnya kita tengok pengajaran pada hadis yang telah dibacakan tadi. Okey, yang pertama, Rasulullah SAW melarang umatnya melakukan perkara yang boleh merosakkan keimanan dan kehidupan orang lain. Okey. Kenapa kenapa tak boleh kita
melakukan dosa-dosa besar ni. Sebab pertama sekali Rasulullah dah pesan boleh merosakkan keimanan dan kehidupan orang lain. Jadi Allah melarang dan Rasulullah juga melarang. Okey. Kedua, kita dituntut supaya memelihara akidah dengan menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan syirik. Jauhilah perkara-perkara yang menyebabkan syirik. Jangan percaya selain pada Allah. Apa-apa kalau kita susah, kita nak minta apa-apa, minta pada Allah. Yang mengabulkan semua permintaan adalah Allah. Tak ada benda lain yang boleh kabulkan doa kita. Tak ada benda lain yang boleh menjauhkan kita daripada bencana dan sebagainya. Hanya Allah sahaja. Okay. Nombor 3, kita dilarang melakukan perbuatan sihir yang boleh merosakkan kehidupan manusia. Okay. Sihir ni bukan saja merosakkan orang yang kita nak sihir tu, tapi juga orang yang mengamalkannya. Contoh kata, orang yang mengamalkan sihir ni hidupnya takkan tenang. Dia akan rasa resah gelisah, dia akan rasa diri dia dalam ketakutan sentiasa. Jadi kita jangan amalkan sihir. Nombor 4, kita hendaklah bersikap amanah dalam menguruskan harta anak yatim untuk menghindari perbuatan zalim dan mengambil hak orang lain. Okey, kita mesti kena amanah. Kalau kita diamanahkan untuk menjaga anak yatim, jaga betul-betul. Jangan ambil hak mereka. Sebabnya selagi mana kita mengambil hak mereka, kita akan dihisap di akhirat nanti kan, sebab mengambil hak yang bukan hak kita sendiri. Okey, seterusnya kita digalakkan supaya menjaga silaturahim agar dapat menjauhkan diri daripada permusuhan yang boleh membawa kepada pembunuhan. Okey. Yang ni untuk yang tadilah yang mengambil nyawa dengan sengaja tu kan. Okey. Macam mana kita nak mengelak berlakunya pembunuhan ataupun mengambil nyawa orang lain. Jadi kita kena jaga silaturahim. Maksudnya kena sentiasa bertolak ansur, berkasih sayang, menghormati antara satu sama lain. Jangan pentingkan diri sendiri. Bila wujud satu kasih sayang, ikatan yang kuat dengan orang lain, maka boleh menghalang kita lah pada bermusuhan dan sebagainya lah. Okey, kemudian kita diminta supaya mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang berdosa dan membinasakan diri. Yang 7 perkara yang tadi yang disebut dalam hadis tersebut, kita kena elakkan, jauhkan. Jangan kita dekati benda-benda tersebut walau dengan apa cara sekalipun. Okey, kita diwajibkan mempertahankan negara dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berjihad. Berjihad ni maksudnya memperjuangkan agama Islam sehingga ketitisan yang terakhir. Jangan kita memalukan agama kita sendiri. Kalau kata berlaku peperangan, kita kena sehabis daya, tidak boleh menyerah kalah, tidak boleh berpaling tadah. Jangan paling tadah, jangan menyerah kalah ataupun kita menyerah kalah. Tak boleh. Okey, yang last sekali kita hendaklah menghindarkan diri daripada menuduh wanita yang baik melakukan zina tanpa membawa saksi. Okey. Kalau kata kita syak seorang wanita tersebut melakukan zina dan kita ada saksi yang adil, maka bolehlah kita buat macam kata report. Tapi kalau kita hanya mengesyaki sahaja tanpa kita ada bukti, tanpa kita ada saksi, dikira sebagai dosa besar. Kemungkinan itu hanya syak wasangka saja, kita tak ada bukti, kita tak ada saksi. Okey. Kemudian kita akan masuk akibat melakukan perkara yang membinasakan diri. Maksudnya akibat melakukan
7 dosa besar tadilah. Yang pertama, syirik, merosakkan akidah, menghilangkan pahala amalan. Katakanlah kamu ni tak adalah kamu sembah sokong ke atau sembah patung ke apa, tapi kamu percaya sesuatu pada Allah tu, sesuatu yang lain pada Allah boleh memberi kuasa dekat kamu. Contohnya kamu pakai, tadi macam kata pakai tangkal. Kamu percaya tangkal tersebut boleh memberi kamu rezeki. Maka bila kamu percaya macam tu, rosaklah akidah kamu dan segala amalan kamu, amalan pahala yang kamu dapat sebelum ni boleh kata sia-sia sahaja. Sia-sia saja bila kita buat syirik ni. Jadi jangan sekali-kali dekat dengan syirik. Okey, kemudian sihir mengakibatkan penderitaan hidup, memutuskan silaturahim dan memporak-porandakan institusi rumah tangga. Yang ini boleh menyebabkan berlakunya huru-hara, berlakunya perpisahan, perceraian dan sebagainya lah. Okay, seterusnya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT, menyusahkan kehidupan keluarga mangsa dan menghancurkan kehidupan bermasyarakat. Bila mana berlaku pembunuhan, bila mana kita mengambil nyawa orang lain tanpa sebab yang munasabah, akan berlaku pergaduhan dalam masyarakat, akan berlaku satu perasaan yang tidak senang dalam masyarakat dan boleh menyebabkan berlaku huru-hara dalam masyarakat. Okay, yang keempat, memakan riba. Okay, akan mengakibatkan penindasan, melumpuhkan ekonomi umat Islam. Okay, bila kita makan riba ni, orang yang memberi riba, dia akan tindas orang lain. Ada orang yang terpaksa terima riba ni, dia akan rasa dirinya dalam keadaan tertindas, tertekan. Secara tak langsung boleh melumpuhkan ekonomi lah. Orang akan sebenarnya orang yang kaya akan lagi kaya, orang miskin jadi lagi susah. Okay. Terusnya, memakan harta anak yatim. Okay, bila akibatnya boleh menjejaskan hubungan kekeluargaan, melakukan kezaliman. Melakukan kezaliman. Bila kata kita ambil hak orang lain, hak anak yatim, boleh menyebabkan kita ni kan sebagai zalim lah. Okey, yang keenam, melarikan diri dari medan peperangan. Okay, akibatnya keselamatan umat Islam dan negara akan terancam. Negara terdedah pada ancaman dan campur tangan asing dan menggugat kestabilan politik. Okay, bila mana kita melarikan diri semasa peperangan, di situ nampak kelemahan Islam, negara Islam ni sangat rendah lah. Jadi bila mana kita tidak pertahankan negara kita, kita sendiri melarikan diri dan sebagainya, negara lain akan mengambil alih, akan campur tangan. Lepas tu boleh menggugat kestabilan yang kita ada sekarang ni. Kita pun duduk dalam keadaan yang tidak aman. Last sekali, bagi akibat melakukan perkara membinasakan diri, menuduh wanita beriman melakukan zina. Ini dapat menjatuhkan maruah, bukan saja maruah wanita tersebut, tapi juga maruah kita yang menuduh wanita tersebut. Kemudian menghancurkan kehidupan berumah tangga. Kalau kata orang tersebut dah berumah tangga, boleh menghancurkan kehidupan dia, kita pun boleh menghancurkan kehidupan kita sendiri sekiranya kita menuduh orang lain. Kemudian menimbulkan fitnah dan huru-hara dalam kehidupan. Bila mana dalam masyarakat tu tak ada kepercayaan antara satu sama lain, maka timbullah huru-hara. Orang ni tak percaya, aku tak percaya, hang tak percaya aku. Maka timbullah huru-hara dalam kehidupan masyarakat tersebut. Okay, seterusnya kita tengok cara menghindari perkara yang membinasakan diri. Okay, di sini kita ada 3 cara, rezeki ilmu, amalan dan juga tindakan. Jadi kita akan tengok satu persatu setiap cara tu macam mana kita buat. Okay, dari segi ilmu. Okay, mendalami ilmu akidah Islam, sentiasa menghadiri majlis ilmu dan beramal dengan ilmu yang dipelajari. Maksudnya
ya, kita kena mencari ilmu. Mencari ilmu berkaitan dengan Islam. Untuk kita kuatkan akidah kita, iman kita. Bila mana kita ada ilmu, kita kena amalkan ilmu yang kita pelajari supaya kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan dosa besar ni. Okey, seterusnya dari segi amalan. Okey, melakukan amalan soleh yang boleh mengukuhkan keimanan, sentiasa berdoa dan beristighfar, melazimi amalan solat, amalan sunat dalam kehidupan, bersifat amanah dan berasa takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan perkara yang melalaikan diri. Dari segi amalan, kita tingkatkan amalan baik, kita sentiasa beristighfar, berdoa dan sebagainya. Ingat bahawa setiap perkara yang kita lakukan, Allah nampak. Kita takut dibalas dengan kita takut daripada azab yang Allah akan turunkan. Jadi bila mana kita sentiasa beringat pada Allah dan sebagainya, insya-Allah kita pun dijauhkan pada melakukan perkara-perkara dosa-dosa besar. Okey, yang ketiga, tindakan. Pertama sekali, berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, bersahabat dengan orang yang soleh, berjihad pada jalan Allah SWT, berusaha untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang melibatkan riba. Okey, dari tindakan kita, kita kena pegang pada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya, jangan apa sekalipun kita kena rujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Bersahabat dengan orang yang soleh. Carilah kawan-kawan yang baik, yang soleh. Jauhkan kawan-kawan yang merosakkan, yang akan merosakkan jiwa kita, yang akan merosakkan diri kita. Berjihad pada jalan Allah SWT. Berjihad ni maksudnya berjuang pada jalan Allah SWT. Berjuang ni bukannya maksud kamu berjuang di medan perang, tapi berjuang untuk menegakkan Islam dalam diri kita. Berjuang untuk menjadi seorang Muslim yang baiklah dalam diri kita. Tak semestinya hanya di medan perang sahaja. Okey. Setakat itu tajuk yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Okey, sekarang ni cikgu akan tontonkan kamu, cikgu akan tayang satu lagu berkaitan dengan dosa besar. Kita dengarkan ya. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdausi Allah, wala aqwa ala nari jahimi.
Kamilah hamba yang mengharap belas darimu. Okey. Sesungguhnya kita manusia biasa, kita tak terlepas pada melakukan dosa-dosa kecil dan sebagainya kan. Tapi dosa-dosa besar ni insya-Allah kita boleh elakkan. Jadi kita elakkan melakukan sebarang dosa-dosa besar ni lah kan. Dosa kecil mungkin kita tak boleh, kadang-kadang kita tak boleh nak elak sebabnya dosa-dosa adalah kita kehidupan kita seharian sekalipun ada dosa kita buat. Kadang kita tak nampak, kita tak sedar, kita tak nampak, tapi benda tu boleh orang lain mungkin nampak, orang lain mungkin tahu kan. Macam mana kita nak hapuskan dosa-dosa apa? Dosa-dosa kita. Kalau dosa kecil tu kita boleh hapuskan dengan kita berdoa, kita beristighfar, berzikir dan sebagainya. Tapi dosa besar ni hanya boleh terampun bila mana kita buat taubat nasuha. Maksudnya kita buat solat taubat, kita bertaubat bersungguh-sungguh tak buat dan sebagainya kan. Kita menyesal, kita buat perbuatan tersebut dan takkan ulang dah. Kalau kita buat dengan kita ada buat salah dengan manusia, kita kena minta maaf dengan manusia tersebut. Ataupun dengan keluarga dia dan sebagainya kan, yang mana manusia kita sakiti. Tapi kamu bayangkanlah kalau mana contohnya kamu buat jahat dekat orang tu. Macam mana kalau kata orang tu dah meninggal? Macam mana kita nak cari, nak minta maaf? Jadi susah kan. Kalau kata kita tak boleh minta maaf dekat dunia ni, nanti dia akan efek kita di akhirat kelak. Kita kena cari dia di akhirat nanti. Bila mana kita dikumpulkan di pada mahsyar, kita nak minta maaf dekat seorang-seorang ni bukan senang. Sebab ada ribuan makhluk yang, berjuta-juta makhluk yang akan dihimpunkan sekali di padang mahsyar. Jadi kalau boleh kita elakkan buat kesalahan dengan orang lain kan. Jangan kita buat kesalahan dengan orang lain. Kalau kata jangan duk kata ke orang lain, jangan duk berdengki dengan orang dan sebagainya kan. Sama juga buat dosa-dosa besar, tambah sekali mensyirikkan Allah. Bila mana kita syirikkan Allah dengan suatu benda, kita seolah-olah mencabarlah Allah kan. Jadi Allah memang akan marah, Allah murka sangat orang yang mensyirikkan dia. Dan selagi mana kita tidak bertaubat, selagi itu Allah akan murkalah. Allah akan orang yang mensyirikkan Allah ni, bukan saja Allah akan balas di akhirat nanti, Allah akan balas secara cash. Okay. Jadi dengan video ni, cikgu harap kamu boleh faham tentang tajuk yang kita belajar hari ini. Apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu kemudian. Sekarang ni, lepas ni cikgu nak minta kamu tolong buat nota. Okay. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.